Alhamdulillah, tadi berkesempatan juga tadi bercerita sebentar ya bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Hamzi bin Omar, Presiden bagi Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi. Saya pasti bukan pertama kali. Terima kasih menjemput saya. Syukur. Acara pagi ini. Ini pertama kali ataupun sudah bersama di Rampai Pagi? Alhamdulillah, kalau mengenai Hari Braille tahun kedua. Tahun kedua. Kebiasaan. Itu baru Hari Braille. Yang lain. Tapi kita bagus dengan sambutan Hari Braille sedunia ini ya, untuk pendedahan bersama kepada orang awam. Sambutan Hari Braille sedunia ini ada disambut tadi telah pun dikongsikan oleh Hania pada setiap 4 Januari setiap tahun. Negara kita juga tidak ketinggalan meraihkannya. Untuk itu bersama dengan itu Yang Mulia Awang Muhammad Hamzi untuk mengkongsikan mengapa perlunya sambutan seumpama ini. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan menjemput saya. So, mengenai Hari Braille sedunia ini memang setiap negara menyambutlah. Dan terkecuali negara Brunei Darussalam ini menyambut Hari Braille ini. Pasal apa ia disambut? Ia adalah Braille ini adalah salah satu alat bantu kira menjadikan bahan pendidikan lah dari sistem pembacaan bagi OKU penglihatan. So Braille ini memang dikhususkan untuk OKU penglihatan itu, tapi siapa penggunanya ia adalah kebanyakannya guru-guru yang mengajar kanak-kanak yang menggunakan Braille ini. Betul. Pastinya salah satu hak asasi manusia juga untuk dapat mengakses bahan-bahan bacaan bagi kegunaan komunikasi, informasi, pendidikan. Bukan saja itu, tapi kadang-kadang antara produk-produk, contohnya saja produk-produk yang kita gunakan, shampoo, sabun dan sebagainya adalah lebih baik kalau sekiranya menggunakan sistem Braille ini untuk memudahkan juga. Bagaimana pula dengan aktiviti yang akan dibuat sempena sambutan Hari Braille sedunia ini? Okey, yang Puan tadi kongsikan, ya yang sentuh tadi mengenai hak asasi itu. So, hak asasi ini sebenarnya memang ya adalah salah satu hak asasi yang penting di dalam kehidupan OKU penglihatan. Memandangkan negara ini sudah meratify United Nations CRP itu, Convention on the Right Person with Disability. So, perkara kedua ini adalah Braille kan. So, Braille ini termaktub dalam Marrakesh Treaty. So, Marrakesh Treaty ini kira membenarkan bahan-bahan buku itu untuk di hak ciptanya itu di-braillekan, di-copyrightkan buku itu ke Braille. So, apa yang aktiviti persatuan ini akan mengadakan, kami akan berkempen mengenai Marrakesh ini kepada agensi-agensi yang berkaitan lah untuk supaya Marrakesh ini dapat di-ratify negara kita ini. Pasal ia adalah satu orang bahan informasi, bahan bacaan yang penting untuk digunakan untuk dalam sistem pendidikan. Tapi saya harus bagi kredit juga kepada guru-guru tani. Diorang telah bersusah payah dan diorang untuk membuatkan reference buku ini kepada penuntut-penuntut dan pelajar-pelajar tani di Brunei yang menggunakan Braille ini. Jadi aktivitinya adalah mengenai dengan kempen tersebut. Dan juga ingin ditanyakan juga ya, di mana tadi telah pun dikongsikan kalau macam produk-produk dan sebagainya di kewangan Ketani sendiri ya, wang Brunei Darussalam juga sebenarnya ada titik-titik yang kalau kita lihat sekarang ini juga cuba kita buka dompet dan juga lihat ada titik-titiknya tu. Itulah juga adalah salah satu tanda Braille ya. Dan juga ingin kami tanyakan, dengan adanya sedemikian sejauh penjelasan daripada Awang Muhammad Hamzi tadi, bagi pendapat Hamzi, sejauh manakah pentingnya sistem Braille tersebut? Ya, Braille ini memang penting walaupun zaman pada zaman ini lebih canggih orang teknologi itu lebih mantap sudah misalnya, tapi Braille ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, mesti seiring. Seperti contoh, kalau kita ni menggunakan masa ini kan banyak orang menggunakan gadget. Tapi tidak akan digunakan buku kan untuk dari segi pelajaran. So, kalau tani musnahkan buku itu, tani mau tu fokus ke gadget, artinya buku itu dikatakan macam tidak relevan. So, sama juga dengan Braille ini. Braille ini boleh dikatakan masih relevan sampai bila-bila. Pasal ia adalah alat ganti untuk pembacaan. Kalau tani tidak digunakan pembacaan Braille ini, so ia akan jadi kelemahan untuk masa depan OKU penglihatan itu sendiri. Diorang tidak akan pandai membaca
boleh kadang-kadang boleh jadi bukan lagi bahasa kasar, bukan lagi buta mata, terus buta huruf tuh. Itu yang dikhawatirkan. So tadi indah boleh apa orang tadi mesti menaik tarafkan lagi braille ni. Mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya sistem Braille ini. Bukannya satu bahasa sebenarnya kan, tetapi sebenarnya tulisan sistem. Ya, Braille ini huruf timbul. Ya. So ia ada 6 titik. Ya. So 6 titik ini boleh digabungkan huruf abjad A to Z, and then boleh juga digubah menjadi nombor. So masa ni pun ada huruf Jawi. So Braille ini kira pelbagai lah. Ya. Dan dia ketinggalan dari segi untuk pembacaan. Senang cerita Braille ini untuk pembacaan. Adakah satu kemusykilan sebenarnya? Satu soalan tambahan. Adakah satu perkara yang boleh ataupun possible bagi orang-orang yang boleh melihat mempelajarinya? Boleh. Pasal kalau orang yang melihat untuk mempelajari Braille macam kami dari persatuan ataupun mana-mana individu okey penglihatan, kami mempersilakan kalau untuk memahami bentuk Braille itu sendiri. Tapi kalau ia orang biasa untuk mendalami untuk pekerjaan ataupun untuk kesempatan orang profesionnya ikut kepada profesionnya itu sendiri. Kalau ia guru khas untuk memang mesti dia belajar. Tapi kalau untuk profesion yang bukan untuk guru memang tidak sesuai. Tadi melihat kepada kesesuaian individu itu. Kalau ia untuk mendalami untuk kesadaran boleh, tak ada masalah. Terpulang je ya daripada segi macam kami pun mengalu-alukan. Ya, baik. Alhamdulillah cukup menarik juga ya. Dan sempena dengan sambutan Hari Braille Sedunia ini bagi negara Brunei Darussalam juga mungkin ada aktiviti-aktivitinya yang bukan saja daripada pihak persatuan sendiri tapi orang awam juga boleh mengikuti. Macam kami daripada pihak persatuan, kami bukan based on Hari Braille Sedunia ni. Kami based on kepada persatuan itu sendiri. Macam kami ada menyambut Hari Braille ni mengenai beri kesadaran kepada orang ramai dan khususnya Braille ni. Tapi ini semestinya Braille ni. Macam kami ada membuat Dining in the Dark, kami ada membuat pengenalan penjagaan mata, and then World Sight Day, Hari Tongkat Putih Sedunia. So kami pelbagaikan kami punya hari-hari penting ini khusus untuk OKU penglihatan ini. Baik, itulah yang menarik juga tadi ya. Kita ni berkesempatan juga sebelum kita bersama di Rampai Pagi ini untuk wawancara mengongsikan tentang Dining in the Dark itu. Satu tajuk ataupun satu aktiviti yang cukup menarik dan juga benar-benar bermanfaat bagi kami khususnya orang awam yang biasa ini yang diberikan dua panca indera ini. Mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut kelebihannya. Ya, Dining in the Dark ni dia punya konsep makan secara gelap. So biasanya yang kami buat memang tutup lampung lah tu. Kami tutup lampung. Tapi insyaAllah tahun ini perancangan, ini kira perancangan lah saja. Perancangan kami akan membuat untuk menggunakan pakai blindfold. So ia akan merasai makan dalam gelap itu dalam 5 ke 10 minit. So dalam 5 ke 10 minit itu ia akan merasai sebagai OKU penglihatan. Apakah kepentingannya untuk penjagaan mata itu sendiri? So, orang akan merasai adakah ia lebih manfaat ataupun kekurangan. Itu yang orang mesti fahami apa kelebihannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Betul. Jadi itu antara acara yang diadakan oleh Persatuan BNAB, bukan saja untuk Hari Braille Sedunia tetapi juga untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai dengan cabaran dan juga bagi memperkasakan juga dan mempromosikan penjagaan mata yang betul. Bagi orang awam di negara Brunei Darussalam. Dan juga ingin kami mengetahui juga lebih lanjut mengenai dengan persatuan itu sendiri ya, iaitu Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Ahli-ahlinya terdiri daripada siapa? Okey, alhamdulillah masa ni ahli kami yang berdaftar lah ada 96 orang, tapi ahli ini yang 96 ini tergolong daripada ahli biasa. So ahli biasa ni memang mempunyai masalah penglihatan lah tu yang disahkan oleh kesihatan. Kalau sekiranya dah sah, artinya ia memang dah layak lah untuk menjadi ahli biasa. So kalau kepada orang ramai yang mau menyertai, dia boleh berdaftar menjadi ahli penyokong. So ahli penyokong ini boleh menolonglah persatuan
kalau akan mengikutkan aktiviti ke program-program yang dianjurkan oleh persatuan sendiri. Baik, tersebut adalah mengenai dengan Persatuan BDNAB. Anda boleh mengikuti laman Instagram mereka sebenarnya menerusi BDNAB, betul? Jadi anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenainya. Berbalik kepada sambutan Hari Braille Sedunia ini. Tulisan Braille ini yang saya pasti juga teknologi masa kini juga tidak dinafikan sangat membantu untuk mengembangkan sistem tulisan Braille ini. Jadi lebih-lebih lagi dalam memudahkan mengakses maklumat dan juga komunikasi dengan yang lain. Jadi apa pendapat Muhammad Hamzi mengenainya? Ya, kalau dari segi teknologi, ya betul, yang banyak menolong. Kebanyakannya kita ni OKU penglihatan sendiri tidak ketinggalan menggunakan teknologi-teknologi ini. And then ia punya cabarannya kalau dari segi teknologi ini, some apps dan some web tidak berapa accessible untuk OKU penglihatan itu sendiri. Pasal ia mengikuti piawaian OKU penglihatan itu, maksudnya ada sistemnya lah lagi, indah mesra alam lah orang not accessible lah untuk menggunakan app satu. So berbalik kepada semua kepada Braille, kadang-kadang ada orang menggunakan Braille ni untuk untuk bacaan saya dan informasi, tapi dalam negara tani belum lagi ke arah sana. Lagi macam negara luar contohnya, kalau tadi kami perhatikan ada surat kabar dalam berbentuk Braille, and then ada informasi-informasi dalam salah satu tempat itu menggunakan Braille yang lebih inklusif. Macam tadi negara tani alhamdulillah, walaupun lift-lift di mana-mana ada bentuk Braille, tapi senang cerita belum lagi accessible. Pasal apa lagi kami mengatakan accessible, tadi kami itu sendiri belum lagi dapat mengatakan hidup berdikari independent living itu. Pasal akan menuju lift, kalau sekiranya ada jalan taktil itu pun tiada guna. So di sana ada keperluannya. Taktil ini untuk kami menggunakan tongkat itu berjalan secara bebas lah untuk kesana kemari tanpa perlu ada pendamping. Baik, alhamdulillah ya. Itulah antara cabaran dalam mereka ini untuk menghari kehidupan seharian. Dan sudah sepatutnya kita ni di negara Darussalam je tuan ya. Alhamdulillah cukup prihatin dalam membimbing mereka ini ataupun membantu pada mereka-mereka ini, dan sudah sepatutnya kami harapkan kepada kita untuk membuka mata kita ni, minda kita ni juga, hati kita ni untuk melihat bahawa cabaran-cabaran mereka ini sudah sepatutnya menjadi pengajaran untuk kita ni menghargai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan adanya sambutan Hari Braille Sedunia ini, kita ni ikut juga apapun juga aktiviti-aktiviti yang mereka sediakan khusus dalam acara-acara ataupun juga berkaitan dengan sambutan Hari Sedunia dan sebagainya. Mungkin akan adanya lagi sedikit pengungsian apa sahaja aktiviti di sepanjang tahun ini. Mungkin cadangan ke ataupun apa sahaja aktiviti yang orang awam boleh ikuti. InsyaAllah perancangan persatuan akan mengembalikan semula aktiviti-aktiviti yang sebelum COVID yang pernah kami adakan. Contohnya Brailleton, kami akan mengadakan walkathon mengenai World Sight Day, and then akan mengadakan larian amal tongkat putih, dan mempromosi tongkat putih itu sendiri, apa kegunaannya dari segi keselamatan di atas jalan. Kami menggunakan dining in the dark, and then ini acara-acara ini mostlynya untuk masyarakat. Tapi kalau untuk ahli kami sendiri, insya-Allah kalau sekiranya kami ada rezeki ataupun dana yang mencukupi, kami akan mengantar ahli-ahli kami ini mengikuti training di luar negara untuk persediaan pembikinan buku ini semula. So pasal apa kami masa ini terikat dengan satu orang undang-undang lah yang tidak dapat kami buatlah buku ini. So insya-Allah kalau sekiranya orang ada kelonggaran dan orang ada peluang untuk akan datang, so memang kami akan memberi peluang pekerjaan kepada ahli kami itu sendiri dari sistem pendidikan Braille apa tu. InsyaAllah. Ya, pastinya pelbagai yang diungkayahkan untuk mengasimilasi orang kelainan upaya penglihatan ini dan juga meningkatkan kesedaran orang awam mengenai pentingnya untuk kita ni cuba menjadi lebih inklusif di dalam pekerjaan dan juga di dalam kehidupan seharian kita ni. Tadi Muhammad Hamzi ada mengatakan mengenai dengan Brailleton. Apakah yang dimaksudkan dengan Brailleton? Mungkin adakah mempelajari mengenai dengan sistem Braille? Ya, ada berapa
tipsnya? Ya. Kalau tadi mungkin famous mendengar wakaton, jogoton, dan apa-apa yang tontonan ni lah. So Braille Ton ini adalah satu orang kami buat kepada belia-belia di negara ini. Kami memberi satu buku, kami suruh mereka untuk salin semula buku itu untuk dalam format dokumen, maksudnya words letter, and then words itu kami translatekan lagi ke bentuk Braille. So di sana cabarannya untuk orang memahami bentuk-bentuk Braille itu macam mana. Pasal dalam bentuk Braille ni ada dua ni, ada grade 1, ada grade 2. So macam grade 1 ya ada alfabet atau huruf abjad atau A to Z. So kalau dari segi grade 2 ya ada ia punya kesinambungannya, sambungan huruf itu. So ia akan membuat satu buku itu sepanjang-panjang itu. Ya akan ada short formnya, macam singkatan. Singkatannya, yes. So singkatan itu akan orang menipiskan lagi buku Braille itu. Kalau tadi buat abjad, buku itu ya Allah tabal. So ya akan jadi kami siat lah. Cukup menarik sebetulnya dengan ada aktiviti-aktiviti berkenaan ya. Dan kalau kita ni rasa minda rugi ni sebagai orang awam ataupun yang mempunyai penglihatan ini untuk mencuba juga bagaimana cabaran mereka, dan juga dari sanalah kita ni melihat betapa pentingnya untuk kita menghargai panca indera yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya. Baik, mungkin untuk itu juga cukup menarik, mungkin ada yang ingin mempelajarinya ini. Bagaimana sebagai Presiden bagi Persatuan, tips untuk belajar sistem Braille berkenaan? Kalau OKU penglihatan sendirilah, sensitiviti tangan itu penting. Macam sekiranya memang kalau OKU penglihatan dari kecil mudah untuk mempelajari belajar Braille ni. Tapi kalau sekiranya macam turn on, macam baru mengalami masalah penglihatan ini, agak sukar untuk merasai huruf Braille ni. Pasal ia timbulkan. So ya macam orang flat rasanya. Dia tahu merasai mana titik 1, titik 2 sampai 6 tu. So mungkin agak memakan masa. Tapi macam saya sendiri, saya kira orang pelbagaikan cara itulah. Mungkin saya pakai dot itu lebih besar dulu. And then saya akan memperkecilkan supaya saya lebih memahami bentuk Braille itu sendiri. Baik. Itulah antara tips bersama narasumber kita ya. Kita ucapkan terima kasih, berbanyak terima kasih kepada narasumber kita, Muhammad Hamzi bin Omar, Yang Mulia Awang Muhammad Hamzi bin Omar, Presiden Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersama kita ni di Rampai Pagi hari ini mengongsikan mengenai BDNAB persatuan tersebut dan juga mengenai dengan Hari Braille Sedunia, sambutan Hari Braille Sedunia yang berlangsung pada setiap 4 Januari ini. Terima kasih diucapkan. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.